Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh bih wa natubu ilaihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita masih lagi awal lagi ni. Umi Radhah, apa khabar hari ni? Mudah-mudahan sihat walafiat. So kita boleh mulakan pertemuan kita walaupun masih 2 orang baru ada mata tu. 2 tu maknanya ada 4 mata. Okey, kita mulakan dulu dengan bacaan Fatihah. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan majlis kita ini dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Buka mic-nya ni. Lupa. Tadi sebab kalau saya buka terus bising pula kan awak mengaji. Okey, terima kasih Alhamdulillah kita dapat bersama lagi pada hari yang berbahagia ini kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala berada di dalam satu majlis ilmu majlis untuk sama-sama melihat dan mempelajari Al-Quran nanti mungkin kita akan ada sedikit demi sedikit lah pertambahan kaedah yang kita lakukan supaya tadabbur kita itu memberikan manfaat yang lebih kepada para penonton. Dan kita masih lagi ada lagi negeri-negeri yang masih PKP termasuklah Selangor dan Johor. Jadi kami berdua ni dari negeri yang PKP lah. Dan walau apa pun kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kita dalam walaupun kita masih lagi dalam keadaan kawalan pergerakan tetapi kita dapat meneruskan aktiviti-aktiviti ilmu. Ini adalah semua anugerah Allah yang maha tinggi kepada kita. Manalah kita sangka dahulu waktu saya masih kecil-kecil sehinggalah saya pun beberapa tahun yang lalu pun tidak terbayang bahawa akan ada satu masa begini tetapi kita boleh lagi berinteraksi, boleh lagi boleh lagi bersama-sama dalam pencarian kita, mencari ilmu dalam kita merebut pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita sentiasa diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita banyak perkara yang kita boleh lakukan. Janganlah kita terlalu merungut mengatakan bahawa PKP ini memutuskan hubungan kita dengan saudara mara, dengan sahabat handai. Sebenarnya persaudaraan dan kasih sayang itu boleh berlaku walaupun kita tidak berjumpa secara fizikal Terutamanya kita rindu ibu kita rindu bapa kita, adik-beradik kita yang berjauhan. Namun
yang paling utama Bonda selalu ulang-ulang ialah doa kita. Sebenarnya kasih sayang kita itu berterusan dengan kiriman doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua saudara mara kita, adik-beradik kita, ibu bapa kita yang berjauhan itu dipelihara oleh Allah, ditetapkan iman mereka, sentiasa taat kepada Allah, memenuhi masa-masa yang masa-masa yang terfokus untuk tinggal di rumah ini yang perkara yang baik. Begitu juga untuk semua sahabat handai. Doa itu adalah pahala, doa itu adalah ibadah, jangan kita tinggalkan. Dan perkara itu tidak susah dan dia tidak pun menggunakan keuangan, tidak menggunakan, hanya menggunakan hati yang sejujurnya, hati yang seikhlasnya, iman yang kuat dan pendekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kalau kita tidak, kalau kita berdoa tetapi kita menjauhkan diri daripada Allah, maka adalah tidak wajar kita meminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi Allah, nampaknya sudah ada beberapa ramai juga. Kita lihat dulu ya, siapa yang ada bersama kita. Aisyah Jami'an, lama tak jumpa Dr. Aisyah ni, sibuk agaknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syahir Halida, alhamdulillah sudah pergi cycling, sudah exercise pagi-pagi. Saya selalu tengok mencari kesihatan. Ruzia Ilyas, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yusliza Muhammad Rusad, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya cuma nak beritahu kepada rakan-rakan bila ada nama Yusliza ni, saya ingin maklumkan dan umumkan bahawa dia ada mengusahakan satu infak apa namanya? Tolong tulis nanti Yusliza. Infak Jumaat, maksudnya setiap hari Jumaat dia bersama jiran, saudara mara menyediakan makanan untuk dibagi-bagi kepada mereka yang memerlukan ataupun dilihat daif di kawasan-kawasan yang sekitar setiap minggu. Saya rasa Umi Rabah juga ada mungkin terlibat dan kita boleh menghulurkan, maksudnya nanti mungkin Yusliza boleh bagi nombor akaun, boleh boleh turut serta. Tidak semestinya kita memberi banyak kan. Yang penting kita bersedekah, berinfak dan bekerjasama. Saya lihat ini ada satu hubungan kerjasama persaudaraan yang begitu hebat sekali. Kerana di samping kita berinfak, membantu mereka yang menggembirakan orang yang memerlukan, sebab ada video-video yang Yusliza kirim pada saya, walaupun video itu sebenarnya kadang-kadang susah untuk dimasukkan dalam media sosial kerana ada yang tidak lengkap auratnya dan sebagainya, penutupan auratnya, tetapi melihat mereka itu perlu didekati. Perlu didekati. Kalau bonda ni dekat, ingin sangat bukan sahaja untuk memberikan infak, tetapi mungkin untuk memberikan sedikit bimbingan untuk mereka kehidupan yang lebih baik, insya-Allah kehidupan dunia dan akhirat. Jadi tujuan saya ni untuk memaklumkan tentang infak tadi. Saya pun lupa nama dia, infak. Saya tahu infak Jumaat ada, tengah-tengah ada infak apa saya pun tak tahu. Nanti Yusliza boleh bagi. Ada dah. Yusliza sudah berikan infak kasih Jumaat. Itu WhatsAppnya. Boleh hulurkan, boleh bantu. Itu satu usaha yang baik. Saya pun tak pernah terfikir boleh rupanya kita bekerjasama begitu, dan anak-anak saudara, jiran-jiran boleh datang bersama buat packaging dan sebagainya untuk dihantar. Itu di samping bersedekah, kita mengeratkan silaturahim. Walaupun dalam masa pandemik ni kita ada yang dekat-dekat dan tidaklah kita melanggar SOP dan sebagainya. So itu siapa lagi yang saya mau lihat di sini? Alifah Nasiran. Waalaikumsalam. Syukur, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Okey, itu saja
untuk celoteh before kita mula. Dan sekejap lagi ni saya akan mohon kepada Ummi Radwah supaya memberikan sedikit tips tajwid, ataupun tak kira lah dia nak baca dulu ke, nak bagi tips dulu ke. Dan kita akan membaca ayat 93 kalau tidak silap saya, dan seterusnya 23 ayat. InsyaAllah ya, apa yang kita tadabburkan pagi ini. Dan kita cuba mungkin semak sebab bukan mungkin, saya minta rakan-rakan semak kerana Ummi Radwah akan memberikan beberapa tips tajwid pagi ini. Silakan Ummi Radwah. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala limpahan nikmat dan kurnia yang Allah beri kita pada pagi ini. Kita diberikan ruang dan masa untuk kita bertemu pada pagi yang mulia ini di hujung minggu. Baik, selawat dan salam ke atas Rasulullah junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, pada sahabat baginda dan mereka yang mengikut jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya memulakan perbincangan kita pada pagi ini ayat 4 surah Al-Muzammil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Warattilil Qur'ana tartila. Sadaqallahul azim. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Yang mana seperti hadis sahih Bukhari juga yang lain yang menyebutkan tentang zayyinul Quran bi aswatikum. Zayyinul Quran bi aswatikum, yang mana dan hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kamu. Di sini saya ingin menekankan bahawa bacaan Al-Quran dengan bertajwid itu sangat penting. Okay? Jika kita lihat maksud tartil dan maksud tajwid, nak katanya dari segi tartil adalah dari segi istilah kita meraihkan tempat keluarnya huruf. Baik, kemudian kalau kita tengok tajwid adalah mengelokkan, mencantikkan sesuatu bacaan itu. Nak katanya kalau dari segi istilah, tajwid adalah memperelokkan ataupun kita memberi hak bagi setiap huruf dari segi makhraj hurufnya, dari segi sifat hurufnya, sama ada tebal ataupun nipis dan sebagainya. Okey, baik. Seterusnya saya ingin berkongsikan apakah hukum kita belajar tajwid. Okey. Saya ingin berkongsikan tentang hukum kita belajar tajwid. Okey, hukum kita mempelajari ilmu tajwid, yang mana jika kita belajar tentang teori, tentang teori itu adalah dikira sebagai fardu kifayah. Nak katanya fardu kifayah kalau seorang dah lakukan, jadi yang lain, maksudnya kalau seorang dah belajar, jadi yang lain pun nak katanya bezalah dengan fardu ain. Okey. Kalau kita belajar dinamakan fardu kifayah. Tapi Allahumma shalli ala Muhammad. Nak katanya kalau kita nak mengamalkan dikira sebagai wajib. Fardu ain. Kita belajar, kita mempelajari kira-kira fardu kifayah. Tapi kita membaca Al-Quran dikira dengan fardu ain. Nak katanya fardu ain tu wajib ke atas diri seseorang tu membaca Al-Quran dengan bertajwid. Maafkan saya kalau saya tersilap kata. Nak katanya kalau fardu kifayah ni diartikan sebagai bila mana sebahagian sudah mempelajarinya, maka gugur kewajipan ke atas mereka yang lain. Okey. Nak kata, tapi namun kita membaca Al-Quran dengan bertajwid merupakan suatu yang kemestian, kelaziman. Okay, dengan kata sesiapa yang tidak menjaga tajwid, maka bacaannya boleh dikira sebagai berdosa. Okey, saya rujuk kepada Fathul Rabb Al-Bariyah Syarh Al-Muqaddimah Al-Jazariyah yang famous, terkenal dengan ilmu tajwid. Okay, ilmu Ibn Al-Jazari. Baik, kita teruskan kepada praktikal. Kita tengok hari ini kita tadabbur surah An-Nisa ayat 93 hingga 96.
Okey, baik. Saya suka membaca ayat Al-Quran, kemudian kita akan membincangkan sedikit. Okey, suka saya mengambil beberapa kita belajar tentang beberapa hukum tajwid. Okey, baik. Kalau kepada setiap penonton yang ada Al-Quran di tepinya ataupun boleh mengambil sekejap, kita boleh baca, kita boleh membaca sama-sama. Okey, melihat Al-Quran, kita boleh baca, boleh buka muka surat 93, surah An-Nisa ayat 93 juga hingga 96. Okey, baik, kita mulakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. Sadaqallahul Azim. Okey, baik. Kalau para penonton boleh lihat pada ayat 93, okey, ayat 93 yang berbunyi wa man yaqtul. Okey, hari ini kita akan membincangkan tentang idgham. Okey, idgham. Idgham yang membincangkan tentang idgham ni adalah berada dalam hukum nun sakinah. Okey, nun mati ataupun tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf 28 huruf hijaiyah. Okey, jadi hari ini saya ingin membincangkan tentang idgham. Idgham yang dimaksudkan adalah memasukkan. Idgham memasukkan. Kemudian ada juga yang dinamakan ikhfa, iklab, idgham, izhar. Satu lagi. Okey, lagi satu idgham. Idgham terbahagi kepada dua, iaitu idgham ma'al gunnah dan idgham bila gunnah. Jika kita lihat bab ini adalah berkaitan tentang nun sakinah dan tanwin yang mana bertemu dengan 28 huruf hijaiyah. Kalau para penonton boleh lihat pada ayat 93, saya mulakan dengan wa may yaqtul. Yang mana kalau kita lihat dia bukannya dia dikira salah jika kita baca dengan wa man yaqtul. Okey, kita perlu dengungkan dia. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat perkataannya adalah idgham ma'al gunnah. Idgham memasukkan ma'al ataupun istilah lain digunakan dengan bi. Bi dengan ma'a bermaksud dengan. Okey, idgham ma'al gunnah.
Gunnah tu maksudnya dengung. Okey, idgham ma'al gunnah. Kalau kita lihat hurufnya adalah ada 4, iaitu huruf minu. Mim, ya, nun, waw. Kita ingat minu, kita ingat itu adalah huruf idgham ma'al gunnah. Okey, ada 4. Contoh, saya boleh beri contoh. Kalau kita lihat ayat yang kita lihat tadi, wa may yaqtul, yang kita baca tadi, wa may yaqtul, nun mati bertemu dengan ya. Okey, kita kena dengung 2 harakat. Okey, kemudian hukum yang seterusnya adalah wa may yaqtul mu'minan muta'ammida. Tanwin berbaris atas bertemu dengan mim. Mim itu adalah tergolong juga dalam idgham ma'al gunnah. Kalau kita tengok huruf yang pertama tadi, mim, tanwin. Dia tak kira sama ada tanwin ataupun nun mati. Okey. Dalam ni ada lagi ke? Fajaza. Okey, baik. Kalau kita lihat dalam ayat ini ada satu lagi. Okey, maafkan saya. Dia ada 2 je tentang idgham ma'al gunnah. InsyaAllah akan datang kita akan mengupas lagi hukum-hukum tajwid yang lain. Itu sahaja, wallahu ta'ala alam. Suka saya berkongsikan tentang nak katanya saya menyerulah kepada orang ramai supaya mempelajari ilmu Al-Quran, ilmu tajwid, agar Al-Quran yang kita baca dapat dibaca dengan baik dan elok. Nak katanya kalau dalam hadis riwayat Bukhari ada mengatakan khairukum ma'antamal Quran wa 'allam. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan kita mengajarkan. Bila kita dapat satu ilmu, kita mengajarkan kepada orang lain. Semoga-moga Allah memberikan kita kefahaman dalam memahami agama dan menjadikan kita tergolong dalam golongan orang yang menciptakan Al-Quran. Moga-moga Allah SWT memberikan keringanan dan keikhlasan kepada kita dalam beribadah kepadanya dan juga mendekati segala amalan perbuatan kita, insya-Allah. Itu sahaja daripada saya. Saya berikan kepada Bonda. Okey, terima kasih banyak-banyak Umi Radwa yang memberikan kita hari ni tips tajwid. Sebenarnya tadi Bonda beritahu dia tak usah banyak dulu, betul tu dia bagi hari ni idgham sahaja, idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah, jadi yang kita baca hari ni lah nun mati bertemu ya, wa may yaqtul, kemudian mu'minan muta'ammidah. Jadi dia dah terangkan maksud idgham itu memasukkan bunyi nun mati itu kepada huruf yang dia jumpa itulah. Kemudian disebut hari ni hurufnya ialah minu. Bagus juga senang ingat. Dulu masa nenek kami kecil-kecil belajar tajwid, huruf yang kita tu dia kata yanmu. Dia bahasa Arab lah, yanmu tu tumbuh jadi huruf ya, nun, mim, waw, yanmu. Jadi susah kan nak ingat mana dia huruf idgham. Jadi begitulah ya tips yang diberikan untuk kita pagi ini. Mudah-mudahan kita terus memperbaiki bacaan Al-Quran kita. InsyaAllah minggu hadapan akan ada lagi contoh-contoh hukum nun mati dan tanwin ini, mungkin ikhfa, mungkin kalau kita jumpa izhar dan sebagainya, supaya kita boleh bezakan macam mana bunyinya. Bunyi idgham tu bagaimana, bunyi izhar tu bagaimana, bunyi ikhfa tu bagaimana, iqlab tu macam mana. Sebab tadi ada sebut sikit dalam masa yang tak banyak ni, jadi disebutkan sikit-sikit. Jadi mungkin sahabat syurga sekalian, kita sebut-sebut ni mungkin ramai yang dah belajar. Jadi kita jadikan dia sebagai mengingat kembali, recall apa yang kita pernah belajar. Dan kalau kita rasa kerana kita tak baca banyak tajwid, bukan kita rasa, sepatutnya dan semestinya kita rujuk balik apa yang telah kita belajar dahulu. Dan kalau boleh kita ulang-ulang bacaan yang betul supaya dia sentiasa sahaja kita lakukan dengan baik. Okey, para sahabat sekalian, kita sambung tadabbur, maksudnya kita melihat mana kita dah tadabbur atau sebenarnya membaca Quran, kita belajar tajwidnya, itu tadabbur dah namanya.
Kita mendalami, memahami dan sebagainya, itu dipanggil tadabbur. Jadi kita lihat maksud pula ini adalah sambungan ayat 92 yang bercerita hari itu tentang membunuh, dilarang membunuh secara sengaja dan melainkan kalau dia ataupun tidak sengaja, itu pun diberikan balasan denda. Jadi dikata di sini sesiapa yang membunuh, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazauhu jahannam. Sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahannam. Maksudnya, kalau kita bunuh seseorang dengan sengaja, maka kita akan masuk neraka Jahannam. Maksudnya, khalidan fiha, kekal padanya. Jadi, bukan mudah kita jaga nyawa manusia. Hari tu benda dah terangkan, bunuh ini sama ada bunuh you pancung dia, bunuh you pukul dia, you sembelih dia, atau dengan cara sihir, itu adalah bunuh. Adalah bunuh. Yang pentingnya membunuh, menghilangkan nyawa, maka neraka Jahannam. Jadi ulang sikit lagi, sihir itu kekal dalam api neraka kalau yang disihir itu mati. Ghadiballahu alaihi, dan kekal dan Allah murka, ghadiba, Allah marah kepada orang yang melakukan pembunuhan ini. Wala'anahu, dan Allah melaknatnya. Na'udzubillah min zalik. Wa'addalahu azaban azima, dan Allah menyediakan, ada memang benda tu dah ada. Allah sediakan daripada belum dia mati lagi. Allah sediakan balasan neraka itu telah wujud sekarang ini. Tinggal masuk saja. Kalau buat satu kesalahan besar, tinggal masuk sahaja. Kalau kesalahan itu ada dalam Al-Quran menyatakan khalidina fiha, maka itu adalah dosa besar. Dalam cerita dosa besar hari itu, Bunda terangkan, kalau ayat itu menceritakan tentang dosa dan ada perkataan khalidan, itu menunjukkan bahawa pelakuan itu adalah dosa besar, iaitu membunuh adalah dosa besar, dan disediakan azab yang paling besar, yang sangat besar, sudah tersedia. Okey, habis cerita tentang membunuh. Sekarang balik cerita kita, masih lagi dalam cerita peperangan, tetapi dia ada pengajaran untuk kita semua, untuk kita lihat. Kita lihat dalam ayat 94, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, iza darabtum fi sabilillah, apabila kamu pergi berperang. Daraba di sini asal maknanya dulu, mesti ada yang sekolah agama ni belajar daraba tu maknanya pukul. Daraba darban, kita kata daraba Zaidun amran, daraba Zaid, yang saya kena bunuh Zaid saja. Itu contoh-contoh bahasa Arab zaman dulu kan. Sekarang canggih dah orang belajar bahasa Arab ni, ramai guru-guru bahasa Arab kat sini. Tapi di dalam ayat ini, daraba maknanya ialah berperang. Pergi berperang fi sabilillah, pada jalan Allah. Di zaman itu ialah peperangan, actual peperangan, iaitu Rasulullah dengan sahabat pergi memerangi musuh Islam. Macam yang Bunda sebutkan pada minggu lepas, iaitu berperang untuk mempertahankan dakwah Islam, untuk menyebarkan Islam, memerangi mereka yang menentang penyebaran Islam. So, sekarang kita tak ada pergi perang untuk ni mungkin adalah di tempat lain, tapi di Malaysia ni tak ada. Tetapi kita ada perjuangan, kita ada yang juga sama dengan peperangan, iaitu kita pergi berperang, maksudnya kita berjuang untuk mempertahankan Islam dengan kaedah yang ada pada masa ini, bukan dengan senjata, tetapi dengan ilmu, dengan ekonomi,
dengan penulisan, dengan macam-macam yang kita lakukan, pemikiran, itu adalah juga berjuang, berjuang kita mempertahankan Islam dengan kaedah-kaedah yang lain selain daripada senjata. Tapi yang kita bicarakan pada hari ini ialah uh, perjuangan Rasulullah dan para sahabat yang menjadi contoh, yang menjadi ikutan. Jadi apabila ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita, maka dia adalah satu pengajaran yang mesti kita ikut. Apa Allah sebutkan, wahai orang yang beriman, apabila kamu pergi berang pada jalan Allah, fatabayyanu, maka selidikilah. Inilah yang Bunda tulis sebagai tajuk utama kita pada hari ini, iaitu menyelidik sesuatu, mendapatkan penjelasan dalam banyak perkara sebelum kita memulakan sesuatu perjuangan. Saya nak berikan contoh, kita dalam dakwah kita hari ini, tidak pergi berdakwah kepada non-Muslim, tak kira lah di mana-mana, kita mesti kenal dulu, kita buat penyelidikan dahulu. Non-Muslim yang ada di situ, bagaimana budayanya, bagaimana sikapnya, apakah dia mudah menerima, apakah mereka mempunyai perkara-perkara agama apakah yang dipegang, apakah mereka tidak beragama ataupun telah mereka taat sangat dengan agama mereka, ataupun mereka sendiri sedang mencari-cari dan sebagainya. So kaedah yang dilaksanakan ataupun dakwah yang disampaikan tidak sama di antara satu sama lain. Sebab itu kita lakukan penyelidikan, bukan penyelidikan tu mesti macam penyelidikan universiti yang ada macam-macam yang pening kepala tu, macam nak buat PhD ataupun sarjana, tetapi itu ada juga kaedah yang baik. Dan kita boleh lakukan dengan pemerhatian, kita pergi lihat, kita pergi jalan-jalan, kita pergi ziarah, itu adalah sebenarnya kaedah dakwah, tapi sambil itu kita menyelidik. Mereka ni sebenarnya perlu apa. Contoh kalau macam Bunda sebutkan tadi tentang infak kasih. Bila Yusriza bagi saya video, saya melihat mereka hidup susah, tetapi dalam kehidupan susah pun mereka tidak lagi patuh kepada, ada yang tidak patuh lah, tidak semua, ramai yang patuh, tapi ada satu dua gambar mereka mungkin tidak menutup aurat dan sebagainya. So kita kena tahu dulu tu. Kita kena tahu apa keperluan mereka sebenarnya. Kenapa mereka jadi begitu? Boleh jadi mereka tidak tahu. Boleh jadi mereka tahu tetapi tidak sempat menjaga kerana dia terlalu pentingkan untuk mencari kehidupan harian, untuk survive diri mereka. Jadi semua kita jangan terus terburu-buru menghukum. Mereka ni memang tak payah bantulah. Mereka ni ginilah. No, tak boleh ya. Itu yang kita perlu siasat. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'minan. Dia kata, dan jangan kamu kata kepada siapa yang beri salam kepada kamu, kamu bukan mukmin. Ini banyak berlaku ni. Ini banyak berlaku. Sekarang pun banyak berlaku. Bunda dah cerita dah. Bila pergi tempat orang asli, orang kata tak usahlah ustazah, mereka tu ngaku-ngaku je Islam. Jadi kita dah labelkan mereka sebenarnya tidak beriman. Kita tahu mana hati mereka. Kita tidak boleh baca hati manusia. Macam juga saya kata tadi, orang yang dah beriman tu kita kata, ialah maksudnya Islam lah, tapi tidak lengkap sama ada pakaian ataupun ibadahnya, solatnya dan sebagainya, lalu kita kata mereka tu nama dia Islam, warisan dia Islam, sembahyang tidak, tak praktis langsung. Kita kena tahu kenapa dia jadi begitu, supaya kita boleh perbaiki. Kita nak kena tahu, adakah kerana mereka tidak ada yang mengajar, sebab ada orang kata dia degil. Masalah degil itu bukan urusan kita, urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia degil, bagaimana cara kita memujuk dia supaya dia lembut hati? Bagaimana doa kita kepada Allah supaya mereka boleh menerima Islam dengan baik? Bagaimana mereka boleh praktis dengan Islam dengan baik?
Bukan kita yang paksa dan sebagainya. Bukan tugas kita untuk mengatakan, oh tak perlulah nak ajar mereka ni dah tua macam tu pun tak ingat-ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh putus asa. Sebab itu kita kaji selidik dan selidik. Saya melihat hari ini, ini isu yang kita lihat banyak pada hari ini. Contohnya mereka yang transgender, berlagak sebagai perempuan dan sebagainya. Memang hati kita, kalau kita terdampak, sebab media sosial pun hebat juga, memberi kita maklumat, kadang-kadang kita boleh membuat suatu perkara dan andaian yang kita tidak sedar. Kita kata, oh tak payahlah beritahu mereka ni degil. Sebenarnya tidak ada istilah degil kalau kita untuk berdakwah. Tugas kita menyampaikan. Tugas memberi hidayah ialah Allah. Kalau Allah tidak memberi hidayah lagi kepada dia, itu ada hikmahnya. Dan cabaran besar untuk kita. Sebenarnya Allah mahu melihat kita ni sabar dan tabah menyampaikan Islam ataupun sebaliknya. Itu yang kita kena tabayun, itu yang kita kena selidik. Wahai, kenapa? Kenapa dia jadi macam tu? Selalu jawapan mudahnya degil. Tidak tepat itu. Tidak betul. Kemudian dia, kalau kita tengok ayat ini, dia kata tabtaguna aradal hayatid dunya. Dialah dia kata orang tu tidak beriman. Dia pula kata kamu tu nak mengaku mukmin sebab kamu nakkan kesenangan dunia. Maka ataupun begini, dalam tafsir mengatakan dia pergi perang, dia kata orang tu dia bagi salam. Oh, ini bukan, kita perangi juga, kita bunuh juga sebab kita nakkan maghanim, kita nakkan harta rampasan itu. Itu tidak boleh. Ini adalah tata cara peperangan dalam Islam. Sebenarnya dalam Islam ada tata cara peperangan, bukan main perang sahaja. Sebab itu kalau kita dengar orientalis mengatakan Islam itu disebarkan dengan perang, dia kena faham di antara sebab yang saya sebutkan minggu lepas tadi, bahawa perang itu kerana mahu mempertahankan agama supaya dia tidak luput di atas muka bumi. Yang kedua ialah dia ada kaedah, bukan peperangan itu dilakukan secara membuta tuli, tapi ada adab, ada kaedah untuk menentukan dia betul ataupun bagaimana caranya. Bukan hanya nak akan harta rampasan dan sebagainya. Lalu Allah, cuba tengok dalam ayat ini Allah ingatkan kepada mereka yang berperang. Janganlah kamu nak tuduh pula dia begitu. Kazalika kuntum min qablu. Begitulah kamu sebenarnya sebelum ini. Kamu pun sebelum ini tidak Islam. Famannallahu alaikum. Kemudian Allah beri hidayah kepada kamu. Okey sahabat syurga sekalian. Kita ni tidak pernah tidak beriman. Sebab kita lahir-lahir, kebanyakan kita lah. Mungkin ada pendengar yang dulu asalnya bukan Islam, masuk Islam. Tapi kebanyakan kita lahir-lahir dah Islam. Kan? Tidak pernah tidak Islam. Tapi kita kena tahu bahawa sebenarnya itu adalah anugerah Allah. Itu adalah pemberian Allah. Itulah dia anugerah paling mahal, paling berharga untuk kita. Kita tidak perlu bersusah payah untuk mencari bagaimana yang benar rezeki iman. Ibu kita melahirkan kita dan kita sudah mendengar azan mula-mula di telinga kita sewaktu kita dilahirkan, sudah diazankan, maka mendengarlah nama Allah disebut. Begitu juga untuk anak-anak kita. Jadi alhamdulillah. So kenapa kita nak kutuk orang lain yang tidak beriman? Mereka perlu diberitahu, mereka perlu dipujuk, mereka perlu diberi maklum, mereka perlu dibantu. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada mereka. Termasuk juga kepada orang yang dah Islam, kita islahkan kalau tidak betul. Mungkin kerana mereka juga lahir Islam tetapi
mungkin ada di sana sini kekurangan menyebabkan mereka tidak dapat belajar, tidak dapat mencari ilmu, mungkin mereka juga lahir daripada ibu bapa yang tidak tahu tentang hukum agama dan sebagainya. Atau mungkin ibu bapa mereka tahu agama tapi mereka terpengaruh. Lalu itu semua yang perlu kita selidik, yang perlu kita ambil maklum sebelum kita memberitahu dia, sebelum kita mendekati dia. Sebab tu kadang-kadang kalau pendakwah ni, dia bukan terus pergi berdakwah. Dia tanya, makcik duduk mana? Makcik memang asal orang sini? Anak berapa? Itu semua adalah satu penyelidikan untuk mengetahui kaedah dia. Kita tengok orang yang susah tadi. Tak tahu anak dia ada ke tak ada, atau anak dia sibuk ke tak sibuk. Kita ada salahkan anak dia. Mungkin anak dia juga terpaksa berjuang untuk survive kehidupan mereka. Dan kita tak tahu anak mereka ini sudah solehah, menjaga ibadahnya, menjaga hubungannya dengan Allah ataupun tidak. Tidak, kita kena selusuri semua itu untuk kita menjalankan tanggungjawab kita sebagai umat Islam. Kita pun tidak sempurna. Kita pun tidak sempurna. Tapi berusaha untuk sempurna. Berusaha untuk membantu orang lain. Itu pentingnya penyelidikan. Bukan tabayun itu hanya dengar cerita, maka kita berkata tabayun lah. Beri pencerahan lah. Betul, itu salah satu. Tetapi dalam apa sahaja tindakan, kita perlu tabayun. Kita bukan, memang ada ayat yang mengatakan, yang dibacakan, iza ja'a naba'akum, tak ingat, astagfirullahaladzim. Iza ja'a, astagfirullahaladzim, pagi ni lupa pula. Maksudnya apabila ada satu berita daripada yang fasik, maka hendaklah kamu tabayun, ambil maklum betul ataupun tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap tindakannya sentiasa melakukan tabayun. Contoh yang saya nak berikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang yang mengaku dirinya berzina, dan dia minta dihukumlah, sebab dia mungkin nak taubat dan sebagainya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat yang ada di sekitar itu, dia ini gilakah ataupun akalnya baguskah? Para sahabat kata bagus. Rasulullah tanya lagi, adakah dia mabuk? Para sahabat mencium bau mulutnya, mahu melihat, itu kali yang kedua, dia lihat dia tidak mabuk. So kali ketiga dia minum khamarkah? Maka sahabat pergi mencium mulutnya untuk mengetahui berbau mulutnya ataupun tidak, berbau arak ataupun tidak. Lalu sahabat kata tidak. Barulah Rasulullah tanya balik kepada orang yang datang menemuinya itu, tentang perzinahan itu, bila, siapa, di mana dan bagaimana untuk penyelesaian, untuk dilakukan hukuman. Bukan kerana dia sendiri mengaku, maka kita terus terima. Kita kata, oh dia sendiri mengaku. Betul lah tu. Sebenarnya hati manusia ni kita tak tahu betul atau tidaknya. Jadi yang kita boleh lakukan ialah kita menyelidik. Nak jatuh hukum tu kena selidik, kena selidik. Tapi memanglah dalam banyak hal dalam kehidupan kita, khususnya hari ini, media sosial yang rancak sekali dengan pelbagai berita-berita, pelbagai penulisan, ialah orang nak tulis suka hati dia nak tulis. Kadang-kadang ada orang tulis nak follower ramai, maka tulis yang pelik-pelik dan macam-macam. So kita, kalau nak percaya, kita kena selidik. Kalau nak bagi dia setor lalu saja, tak payahlah selidik. Kadang-kadang ada masa untuk kita ni, kita tidak mahu terlibat dengan banyak perkara yang berkaitan dengan apa itu. Saya nak tengok sebenarnya jam pukul berapa. Kita selidik dahulu dan kita lihat kebenarannya. Kalau kita, terutamanya Facebook lah, Twitter,
nak sebut Twitter pun, WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Kalau kita rasa kita tak yakin dan perkara itu tidak memberi kebaikan dalam diri kita dan orang lain, kita scroll je, jangan ambil maklum, jangan ambil tahu. Dan kalau berita itu kita nak panjangkan, kita tengok dulu betul atau tidaknya. Kita pastikan. Kalau kita tak pasti, jangan kita sebarkan. Kita tidak boleh sebarkan. Kita diajar sebenarnya dalam Islam, malah kita nak membaca hadis, nak menerima itu hadis Rasulullah ataupun tidak, kita kena kaji hadis tu. Hadis sahih, hadis daif, hadis palsu dan sebagainya. Begitu kita diajar supaya kita bercakap yang betul, supaya kita betul-betul beri yang mantap, yang boleh diterima. Sebab ramai daripada zaman itu sudah ada orang suka berdusta. Rasulullah kata gini. Betul lah tu Rasulullah kata gini. Sekarang kita kata, Bonda Siti cakap gini. Betul atau tidak Bonda Siti cakap begitu? Kita kena cari root dia, kita cari akarnya. Betul atau tidak? Kadang-kadang dalam perselisihan manusia, sahabat kita dan sebagainya pun, saya dah ulang banyak kali. Kalau kita rasa kita tak tahu, kita biarkan dia berlalu. Kadang-kadang dia kata, saya dah tabayun. Saya tahu dah tabayun. Tapi cara tabayun itu tidak betul. Kadang-kadang kaedah kita tabayun itu pun kena betul. Tabayun kita kena ikhlas. Tabayun kita kena menghadap Allah. Tabayun kita kena berdoa kepada Allah untuk menunjukkan yang betul. Kita tabayun, kita nak tahu kawan kita dia cakap betul atau tidak, atau itu yang betul. Kita tanya satu je. Kita tanya kawan yang kita nak sokong. Dia pun beri bukti macam-macam, melambak bukti. Maka kita pun kata memang jahat si Fulan itu. Sebab ini pernah berlaku. Si Fulan ini datang berjumpa, mengadu depan saya dekat bilik. Kemudian tiba-tiba bila timbul satu masalah, dia kata dia tak pernah kata. Dan sebagai manusia, kita pun tahu siapa yang sebenarnya pendusta dan siapa yang tidak pendusta. Tetapi kita kena kaji. Hari ini, dalam hal ini, dia masihkah berdusta ataupun hal yang lain dia berdusta. Jadi saya pun tak boleh kata, betul, salah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan perkara yang benar akan Allah zahirkan. Tidak perlu kita terlalu bersusah hati ataupun terlalu sangat mengambil berat sehingga kita tidak adil dalam memberikan hukuman. Sebab itu fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Maka kamu kajilah, selidiklah. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bima ta'malun, apa yang kamu lakukan itu Allah Maha mengetahui. Allah Maha bijak, Allah Maha berkuasa. Jadi kita janganlah kita kata, dia warak, tak mungkin dia berdusta. Dia begitu, dia cakap manis, lembut. Ini mesti betul punya. Yang ini, yang seorang ni memang garang, memang betul lah dia jahat. No, tidak boleh kita berikan hukum begitu. Kadang-kadang ada orang, dia memang jenis suka cakap lurus, cakap terus terang. Kita pun rasa dia ni memang pelik sikit perangai. Ada orang tu cakap, Assalamualaikum, manis, sayang, rindu, apa semua sekali dengan kita pun kata dia baik. Padahal mungkin tidak, tetapi kita sentiasa berdoa pada Allah, mudah-mudahan yang ditunjukkan baik itulah kebaikan yang ada pada dia. Dan mudah-mudahan yang kita nampak tidak baik ini juga, yang orang semua nampak dia tidak baik, juga baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, kita tidak boleh memberikan hukuman kita. Dan kita pun bangga bahawa kita dah tabayun. Kita dah beritahu orang, saya dah tabayun. Sebenarnya tabayun kita tidak selesai lagi. Kita perlu hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan yang baik dan yang buruk. Dan kita diduga dalam keadaan ini, kita selalu diuji oleh Allah. Kadang-kadang yang tidak baik itu kita lihat baik. Yang baik itu kita lihat tidak baik, dan begitu juga sebaliknya. Yang tidak baik itu kita kira baik. Sebab itu kita tidak putus asa daripada menghadapi ujian-ujian ini dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Daripada kita mempercayai perkara-perkara yang tidak betul,
yang kita sendiri tidak yakin, lebih baik kita mengaji. Lebih baik kita baca tafsir, baca, duduk mencari ilmu. Betul ataupun tidak. Ya, jangan kita lakukan. Banyak sangat ayat Quran. Dalam ayat ini sahaja sudah disebut tabayyun itu sampai 3 kali. Jadi dua kali. Maka dan Allah bukan sahaja sebut tabayyun itu 2 kali, tetapi Allah pujuk lagi. Kamu pun dulu begitu juga. Jadi kita macam itulah. Kalau kita tengok orang tu minum arak, jangan terus dalam pemikiran kita, wah ini sudah pelik perangainya. Kita pun memberitahu pula orang, dia ini begitu begini. Ingatlah, ya, kita juga ada ujian. Kita juga ada perkara yang mungkin melanggar perintah Allah yang kita tidak sedar dan perlu kita perbaiki. Kita selidiklah. Selidik diri kita, selidik diri orang lain. Okey, rasa saya sebab saya tengok jam, benda Allah. Masa mungkin tidak ni, walaupun tadi siapa tu Umi Radha baca sampai 96, tapi saya kira saya tak bacalah semua dan bagus juga, walaupun tak semestinya kita baca banyak, tetapi kita cuba dalami dan hayati apa sebenarnya yang kita dapat daripada ayat. So daripada ayat yang kita baca tadi, 2 ayat yang pertama itu menerangkan tentang dosa besar kalau membunuh. Membunuh tu kita pun rasa kata apa benda lah Ustazah ni, tak payahlah cerita bunuh, kami tak akan bunuh. Sebenarnya berlaku membunuh secara sengaja dan tidak sengaja. Penderaan berlaku. Tengok, ada orang dera anak, ada orang dera isteri, ada orang dera suami. Suami dia kahwin lain, dia gunting kawan tu. Putus, mati. Itu tu dosa Jahannam. Itu adalah, jadi kita ni sentiasa diduga. Kemudian, jadi ingat tu membunuh itu adalah dosa besar, termasuklah sihir. Dan yang kedua kita baca hari ini, iaitulah kita perlu tabayyun. Kalau jangan kita terus fikir dia ni saja mengaku-ngaku je, baik, tak boleh. Tidak boleh kita labelkan orang dengan perkara yang hanya ada di dalam lintasan pemikiran kita. Kena kaji. Tetapi kita mengkaji itu tujuannya apa? Kita mengkaji supaya kita akan bertindak lebih benar dan lebih betul. Dan kita juga tidak boleh merasakan bahawa kajian kita itu memang perfect betul. Kita tidak boleh berputus hubungan dengan Allah. Kita mengkaji itu meminta Allah menunjukkan kita yang betul. Kita minta, kita solat hajat, kita baca Quran, kita istikharah supaya yang ditunjukkan itu lebih benar kalau dia daripada Allah. Banyak perkara saya dah 2-3 kali tak sebut pula istikharah. Dulu-dulu saya ulang. Saya ulang balik. Istikharah kalau nak buat sesuatu. Kita nak cari ubat pun kita istikharah. Ada orang kata dia sakit ni. Macam-macam lah kan. Kita sakit lutut macam benda ni. Ada orang kata, keteguran tu. Saya pun tak tahu keteguran tu apa. Saya pun fikir, saya dah tua ni tak payahlah nak cerita keteguran ke atau ke dia apa, pergi tengah-tengah hari panas pergi kerja ni memang jin ketepijak, jin lah apalah dan sebagainya. Nauzubillah, dan kepercayaan yang bukan-bukan ni kita berserah kepada Allah, istikharah kepada Allah, tunjukkan kita kaedah perubatan yang sesuai. Mohon kepada Allah menunjukkan kita siapa dia, doktor mana yang sesuai untuk kita pergi mencari ubat kita. Jangan terus kita kata, dia ni, kita banyak warisan-warisan yang pelik-pelik dalam orang Melayu ni. Kemudian macam-macam kita minta kepada Allah. Bukan salah apa yang orang tu kata tu. Kadang-kadang ada betul. Sebab itulah kita minta restu daripada Allah. Kita minta istikharah pada Allah. Apa yang kita lakukan itu yang terbaik. Dan satu lagi, sahabat yang dikasihi Allah sekalian, begitulah. Kalau dalam hubungan kita ada sesuatu yang mengecilkan hati kita, ada sesuatu yang mengecilkan, ada sesuatu yang macam-macam, tidak sampai pula orang, ada orang sampaikan, dia kata kamu macam ni, dia kata, jangan terus percaya.
kita minta kepada Allah supaya Allah beri kepada kita yang terbaik. Saya nak beritahu tentang ni. Dulu ada, ialah kadang-kadang manusia ni ada kelakar-kelakar dalam hidup dia. Mungkin bila kita jadi ketua dalam satu organisasi, ada orang tak setuju dengan kita. Bila dia tak setuju tu, dia beritahu orang, dia nak sihir lah, dia nak apalah, dia nak itu, nak inilah. Saya ketawa, senyum saja. Kalau orang nak buat kita, tak mungkin dia pergi beritahu orang, dia nak buat kita. Tapi mungkin sikap seseorang ni lain, kelakar. Satu hari tu saya duduk dalam bilik. Saya dengar ada kesik depan pintu. Saya buka, dia sedang membaca sesuatu dan menyapu-nyapu pintu saya. Saya pun kata, saya pun terus baca Qul a'udzu bil falaq, Qul a'udzu bin nas. Saya pun tak tanya apa yang dia buat. Dan kemudian dia pun berlalu pergi, saya pun lupa. Selepas itu saya bukan lupa, maksudnya saya lupakan bahawa mungkin betul ada usaha dia. Saya pun fikir, ya Allah berilah petunjuk kepada dia. Jauhkanlah saya daripada apa yang tidak benar, jauhkanlah saya daripada apa yang tidak sesuai. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita. Dan saya rasa tak ada apa-apa pun selepas tu. Saya rasa dia kelakar-kelakar saja. Dia joke dengan kawan-kawan ataupun dengan saya juga. So jadi benda rasa tak ada apa-apa. Allah melindungi. Mungkin dia betul nak buat tapi Allah tidak sampaikan. Dalam hidup kita ni, kita, perlindungan kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, mungkin sebab itu saya kata kita sambung minggu depan ayat lain. Kita lihat, saya nak lihat dulu para sahabat yang ada ni. Yusliza, Fatimah Syarha. Okey, Ustazah ni kalau tak silap saya. Alhamdulillah, jiwa seorang da'iyah ila Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita kena jaga. Saya tahu Fatimah juga seorang pendakwah yang hebat. Nurma Najwa, ini student saya daripada luar negara. Mudah-mudahan sentiasa direstui oleh Allah dalam jalan dakwahnya. Okey, Halina Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi. Banyak Fatimah Syahra meninggalkan jejak untuk kita hari ini. Mudah-mudahan semua diterima Allah atas doa dan kebaikan anda, kebaikan sahabat syurga ni. Aziana AR menceritakan tentang darabah tadi. Bahria, waalaikumsalam. Okey. Jadi alhamdulillah atas segala yang kita lakukan pada hari ini. Saya tak tahu anak-anak Umi Radwa ada ataupun tidak ada. Kita sudah 9:59, ada insya-Allah. Mungkin kita boleh tutup dah pertemuan kita Umi Radwa hari ini dan kita boleh saya mohon maaf lebih dahulu kepada semua para sahabat. Apa yang saya sampaikan itu ingat niat supaya kita sama-sama dalam keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa tidak henti Jangan berhenti, sama-sama mendoakan di antara satu dengan yang lain. Diberi kesihatan, diberikan taufik, diberikan hidayah. Dan setakat itu untuk pagi ini saya serahkan kepada Ummu Radwah untuk menutup pertemuan kita pada pagi ini. Silakan. Baik, Alhamdulillah. Kita tutup majlis kita pada pagi ini dengan tasbih kifaradah suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. آمين رب العالمين والله تعالى أعلم. Sadaqallahul Azim. Sekian pertemuan kita pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.